Ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara, saudari, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, serta anak-anak yang dimuliakan Allah sekalian. Jika kita melihat dalam kehidupan ini, antara cantiknya bandingan yang Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan terhadap manusia dapat kita perhatikan dalam satu firman-Nya, iaitulah ayat yang ke-24, 25, 26, 27 dan 28 dari surah Ibrahim. Ibrahim merupakan Abul Anbiya, bapa kepada para nabi, yang Allah bawakan gambaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau dalam surah yang diberi nama Ibrahim ini. Indahnya bandingan yang dikemukakan di sini, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, bila Allah membuat satu gambaran, iaitulah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Sadaqallahul azim. Ya Allah, cantiknya bandingan yang kau kemukakan di sini untuk kami. Sebagai seorang beriman, bila kita baca ayat-ayat seperti ini, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami dengar, kami cuba untuk mentaatinya, maka berilah keampunan untuk kami dari sisimu. Dalam ayat ini Allah membandingkan manusia seumpama sebatang pokok. Keliling saya pun macam-macam pokok ada, kalau para penonton sekalian perhatikan, daripada pokok bunga, kepada pokok-pokok renek, kepada pokok-pokok yang besar, yang bertunjang. Tapi yang Allah nak gambarkan untuk kita, bagi kita faham, ialah laksana manusia ini macam sebatang pokok. Dan cantiknya tamsil yang Allah kemukakan di sini, iaitu pokok ini memiliki beberapa komponen untuk menegakkannya. Cuba kita hitung sama-sama. Kita akan nampak daunnya, kita akan nampak bunganya, barangkali buah mangga yang saya sebut, ini yang datang ke fikiran saya pada waktu sekarang. Dan jangan kita selalu terlupa tentang hakikat akar yang ada di bawah permukaan bumi, yang menyokong pokok ini dari sebarang bentuk badai, taufan, angin kencang yang boleh merebahkannya. Dan itulah bandingan yang Allah kemukakan untuk kita memahaminya. Orang beriman ini Allah umpamakan macam pokok yang kuat, yang tegap, yang mana batang ini tidak akan tumbang walaupun dilanda apa sekalipun tiupan angin yang kencang. Maka sebenarnya peranan kita dalam kehidupan untuk memastikan akar yang ada di bawah pokok ini merupakan akar yang jitu, yang kuat, yang dapat menyokong kita dengan sebenar-benarnya. Ya Allah, hebatnya gambaran yang dikemukakan dalam tafsir Fi Zilalil Quran oleh Said Qutb rahimahullah. Beliau menulis sebuah buku bertajuk, sebuah kitab tafsir yang bertajuk Di Bawah Naungan Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, cantik sekali bandingan yang dikemukakan dalam kitab tafsirnya ini, bila beliau mengingatkan bahawa orang beriman ini komponennya lengkap, sempurna, dengan adanya akidah, iaitu satu yang menunjang dalam diri yang tidak kelihatan, tetapi dipamerkan dengan akhlak sebagai seorang Islam yang sempurna. Dan natijahnya ialah buah pokok ini, iaitulah ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat balik semula. Akar ialah keimanan pada Allah, batangnya iaitu Islam, kemudian bunganya ialah akhlak, dan buahnya klimaks kepada sebatang pokok yang dinanti oleh orang yang menanamnya, iaitu buah, namanya ihsan ataupun takwa. Kalau ada empat perkara ini, maknanya seseorang itu sempurna kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iman ini, kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, pernah berlaku satu sariyah. Sariyah ni maknanya satu perutusan yang diutuskan oleh Nabi untuk meninjau keadaan persekitaran. Tiba-tiba di luar jangkaan Nabi, berlakulah pertempuran antara sariyah yang Nabi utuskan ini dengan musuh yang ditinjau oleh mereka. Dan ketua kepada sariyah ini namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Usama ini dipanggil antara cucu angkat Nabi SAW, kerana Zaid bin Harithah ini sangat dikasihi oleh baginda, pernah menjadi anak angkat kepada baginda, dan pernah dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad sebelum turunnya ayat menasahkan hukum anak angkat dinisbahkan, dibinkan kepada ayah angkat. Jadi bila kita melihat Usama ini mengejar seorang musuh untuk dibunuhnya, tiba-tiba bila musuh ni jatuh, Usama ni seorang pemuda yang tegap, yang kuat,
Seawal usia 16 tahun, Nabi sudah pun mengamanahkan untuk menjadi ketua turus angkatan tentera dalam perutusan itu. Dia nak memenggal kepala orang ini, musuh ini. Tiba-tiba musuh ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usamah telah pun memukulnya dan matilah dia. Lalu dia balik bertemu dengan Nabi SAW. Nabi bergembira dengan apa yang berlaku, orang Islam menang dalam perutusan tinjauan itu. Tiba-tiba Nabi SAW diberitahu oleh Usamah secara tidak disengajakan. Wahai Nabi, saya kejar seorang mereka. Dia mengatakan, saya nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu bersuruh Allah. Saya bunuh dia. Nabi tersentak mendengar kenyataan Usamah itu. Mengapa tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Lalu Nabi telah bertanya, asyaqaqta an qalbi? Mengapa engkau bunuh dia, wahai Usamah? Usamah mengatakan, saya membunuh dia kerana dia berpura-pura, wahai Nabi SAW menyatakan keislamannya. Nabi menjadi marah atas kenyataan Usamah itu. Lantas Nabi bertanya, adakah engkau belah dada dia dan engkau mendapati dalam hatinya mengatakan perkara itu secara nifak, secara hipokrit? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, rupa-rupanya iman ini duduk dalam hati, akidah yang jitu dalam diri kita, tapi dia ditunjukkan dengan pelaksanaan kehidupan sebagai seorang Muslim. InsyaAllah sebentar lagi kita akan bincang lanjut tentang pelaksanaan keimanan ini dan beberapa perkara yang penting untuk mengelakkan diri kita dari mati dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya mengapa manusia dia tegah daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya cukup mudah. Bila Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat sebagai seorang yang menjaga, memelihara, mencipta manusia, tiba-tiba manusia itu sanggup mengadakan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sembahannya. Dengan sebab itu kalau kita lihat amaran tentang buatan syirik ini disebut di banyak tempat dalam Al-Quranul Karim. Sebagai contohnya dalam surah Nisa, bila Allah berfirman, "Wa ma yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesiapa yang melakukan syirik kepada Allah, sesungguhnya dia telah pun sesat dengan sejauh-jauhnya. Yang pertama. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj, bila Allah menggambarkan tentang orang yang melakukan syirik ini, "Wa ma yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafu at-tayr aw tahwir bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Perumpamaan manusia yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini seperti seorang yang jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian datang burung untuk, cuba kita bayangkan, satu objek yang jatuh dari tempat yang tinggi, sebelum dia sempat jatuh, dia akan pecah. Mengapa kita nak bandingkan, Allah nak bayangkan, nak beri gambaran kepada kita bila satu jatuh ke bumi dari tempat yang tinggi, lumrahnya, normalnya, biasanya dia akan pecah, hancur. Dan kita tidak dapat melihat, melainkan puing-puing ini dapat kita lihat di tempat-tempat yang bersepah di mata-mata tempat. Jadi bila Allah gambarkan di sini satu perbandingan yang cukup indah, bagaimana manusia melakukan syirik kepada Allah ini laksana seorang yang terjun di tempat yang tinggi, sebelum dia sampai ke bawah, badannya sudah pun pecah berkecai. Itu sebab para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi memberi satu amaran yang tegas, mempertegaskan apa yang Allah gambarkan dalam firman-firmannya ini tentang bahaya syirik. Bila Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, jauhilah anda semua dari 7 perkara yang menyebabkan anda menjadi musnah. Apakah yang pertama, wahai Nabi SAW? Nabi menjelaskan asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau kita lihat dalam satu episod ketika Nabi sedang berada dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi mengingatkan mereka, "Ittaqu syirka fa innahu akhfa min dabibin namli." Wahai sahabat-sahabat sekalian, wahai umat manusia, takutilah kamu pada perbuatan syirik, kerana syirik ini lebih halus dari tapak kaki semut. Lalu sahabat pun merasa gusar dan bimbang, lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, kalaulah syirik ini terlalu halus," tuan-tuan dapat bayangkan tapak kaki semut. Saya pun tak boleh nak bayangkan bagaimana halusnya. Tapi bila Nabi beri gambaran di sini, lebih halus dari tapak kaki semut, maka Nabi sudah mencadangkan kepada kita semua
supaya mengamalkan doa yang mana Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terselamat daripada bahaya syirik. Iaitulah Allahumma ighfirli an usyrika bika syai'an a'lam. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lam wa a'udzu bika mimma la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa a'udzu bika mimma la a'lamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i ini, walaupun dengan sanad yang tidak begitu baik, tetapi ada banyak sokongan-sokongan dari hadis-hadis yang lain. Dan doa ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, boleh didapati, diperolehi daripada sebuah buku kecil yang dikumpulkan oleh Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna dalam buku yang seringkali diamalkan oleh orang Islam yang nak dapatkan protection daripada Allah Subhanahu wa taala dari bagai bentuk rintangan dalam kehidupan, sihir, penyakit-penyakit bahaya, syirik, iaitulah dengan baca Al-Ma'thurat pada waktu lepas subuh dan juga Al-Ma'thurat selepas asar setiap hari. Sebenarnya sidang penonton yang dimuliakan Allah sekalian, hakikat dalam hidup ini kita tidak sedar kadang-kadang kita melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali sebagai contohnya dalam kitab beliau yang ulung Ihya Ulumuddin, satu kitab membicarakan tentang psikologi kemanusiaan, mengingatkan kita bahawa salafu hadhil ummah, golongan salaf daripada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah pun memberitahu kita syiriknya ada dua bentuk. Yang pertama syirkul asghar, yang kedua syirkul akbar. Syirik yang kecil dan syirik yang besar. Syirik yang kecil ini berlaku bila kita berbuat satu perkara, kita menyangkakan perkara itu yang memberi kepada kita manfaat. Contohnya kita makan Panadol kerana pening kepala, lalu kita memikirkan Panadol ini yang menyihatkan kita. Ini satu syirik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sedar ataupun tidak. Makan Panadol nanti sembuh, kita terlupa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim memberitahu kita, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku ini sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini semua adalah sebab-sebab, faktor-faktor yang Allah jadikan di atas muka bumi untuk kita bergantung, kita beri kesalingan dengan orang lain, kita mengambil perubatan yang dicadangkan. Tapi yang sebenarnya yang menyembuhkanlah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, syirik kecil ini juga berlaku bila kita riak pada Allah Subhanahu wa taala. Kita riak dalam arti kata kita melakukan perkara bukan kerana Allah tapi kerana manusia. Nak suruh manusia puji kita. Itu sebabnya kalau kita lihat antara sifat munafik yang Allah gambarkan, mereka ini wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Antara sifat orang munafik ini bila melakukan satu perkara, bangun dengan malas untuk sembahyang. Anak-anak yang menuntun pagi ni, jangan malas sembahyang. Sembahyang depan ibu baik dia, belakang ibu 1 rakaat, 4 rakaat, setengah minit, 1 nafas. Ini kita bimbang anak-anak. Ya, kita bimbang kalau ada perasaan seperti ini, sebenarnya kita suka menunjuk-nunjuk pada manusia, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia satu syirik dari jenis-jenis syirik yang membahayakan kita sebenarnya. Yang kedua, syirik yang lebih besar iaitu syirkul akbar, bila seseorang melakukan perbuatan dalam erti kata penyembahan sebagai contohnya, mempercayai sebagai contohnya satu perkara itu boleh memberikan manfaat kepada kita. Sidang penonton yang dimuliakan Allah sekalian, kadang-kadang kita hidup dunia globalisasi pada ini, kita terlalu kagum dan impress pada setengah golongan. Maklumlah mereka ini merupakan orang-orang ekonomi yang terkemuka, orang kaya yang berkedudukan. Lalu kita pun berfikir macam cara mereka. Sebagai contohnya, satu contoh yang mudah nak digambarkan. Mengapa orang Islam pun takut pada angka 13? Ini satu contoh. Kenapa takut angka 13? Kenapa tak nak rumah tengah-tengah simpang? Kerana bangsa-bangsa sekian percaya ada kesialan pada perkara-perkara seperti ini. Bahaya para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. InsyaAllah dalam sesi selepas ini saya akan buat satu penggulungan yang penting untuk kita memahami dengan semasak-masaknya perkara syirik pada Allah. Dan saya akan gambarkan bagaimana seorang muazzin, seorang Bilal yang pernah hidup pada zaman sebelum kita, tukang bang kalau orang Melaka sebut, orang lain pun lebih kurang sama. Maknanya orang yang azan ini pun melakukan syirik pada Allah dan akhirnya mati dalam su'ul khatimah. Kita mohon kepada Allah perlindungan. Kita mohon kepada Allah dengan Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perelokkanlah hujung hidup kami.
Janganlah penghujung hidup kami mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan berikan untuk kami ganjaran atas segala musibah yang berlaku dalam kehidupan. InsyaAllah kita kembali. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, Masya Allah, cantiknya doa yang sedang saya baca ini. Saya nak gambarkan pada para penonton yang dimuliakan Allah sekalian satu peristiwa yang dikemukakan oleh para ulama muhaddithin dalam kitab-kitab hadis mereka. Sebagai contohnya Imam Al-Qurtubi dalam buku beliau bertajuk At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Dan yang kedua Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau bertajuk Al-Kabair. Dan begitu juga Imam Al-Haytami dalam buku beliau yang bertajuk Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Ketiga-tiga buku ini menyusun satu bab yang penting tentang gambaran kehidupan manusia yang melakukan syirik pada Allah SWT sebagai satu dosa yang cukup membahayakan mereka. Sebagai contohnya para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Az-Zahabi dan Al-Imam Al-Haytami ini mengemukakan kisah yang pernah berlaku dalam sejarah umat Islam di negara Mesir. Iaitulah kisah seorang muazzin. Muazzin ini orang Melayu panggil Bilal. Bilal ni sebenarnya kalau kita pergi ke negara Arab, kita tanya aina Bilal. Kalau tak ada orang bernama Bilal, tidak akan ada orang yang mengangkat tangan. Katalah kita pergi ke masjid. Kita nak tanya mana dia tukang bang, aina Bilal. Orang Melayu sebut Bilal ni merujuk kepada tukang bang. Tapi sebenarnya orang Arab, Bilal itu nama orang. Bilal bin Rabah sebagai contohnya, nama seorang ahli syurga sahabat Nabi SAW. Muazzin yang sebenarnya. Tapi orang Melayu panggil tukang bang pun tukang bang lah, nak buat macam mana, bahasa kita berbeza. Yang pentingnya tukang bang ini para penonton semua, tukang bang, tukang azan ini yang pernah hidup pada zaman sebelum kita, yang dikemukakan oleh para ulama muhaddisin dengan menggunakan sanad-sanad yang kuat. Mereka mengambil berat bab sanad, riwayat-riwayat ini. Seorang yang tukang azan, dia naik atas menara untuk melaungkan azan dalam satu waktu semayang. Sekonyong-konyongnya bila berada di atas kemuncak menara itu, tertengoklah dia. Tertengok pula. Terlihatlah olehnya seorang wanita yang sungguh rupawan, yang sungguh jelita, berada di sebuah rumah berhampiran dengan masjid yang tidak menutup auratnya secara sepatutnya. Lalu dia tak jadi azan, dia turun dari menara itu. Bayangkan, turun dari menara itu untuk pergi ke rumahnya, ketuk pintu. Tok, 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 ketuk pintu. Bila keluar perempuan ini bertanya, apa hal kamu datang? Saya datang kerana saya kagum melihat keindahan rupamu daripada atas menara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para penonton sekalian, wanita mengatakan, manakan bisa kamu nak berkahwin dengan saya? Saya seorang wanita Kristian, kamu seorang lelaki Islam. Bagaimana kita nak berkahwin? Tidak akan boleh bertemu antara kita. Lelaki ini menjelaskan bahawa saya akan masuk Kristian untuk berkahwin dengan awak. Lalu wanita ini mengatakan, ayo buktikan. Dia pun pergi untuk menjadi Kristian, tanassar, jadilah dia seorang Nasrani. Dan untuk membuktikan dia telah masuk Kristian, dia pakainya salib. Dan datang semula ke rumah perempuan ini untuk meminangnya. Dalam dua riwayat yang berbeza. Riwayat yang pertama, keluarga wanita ini melihat ini merupakan satu penipuan. Saja masuk Kristian, nak tarik anak dia masuk Islam. Permusuhan di antara orang Kristian dan Islam di negara Mesir merupakan satu benda yang tidak boleh disembunyikan para penonton sekalian. Riwayat yang pertama, bila melihatnya terus keluarga ini menangkap, membunuhnya, matilah dia dalam keadaan meninggalkan azan, meninggalkan semayang, masuk Kristian dan pakai salib di dadanya. Su'ul khatimah. Dalam riwayat yang kedua mengatakan bahawa dia ini berjaya mengahwini perempuan tersebut. Pada malam mereka akan bersama. Naiklah dia ke atas rumah itu mengikut isterinya. Tiba-tiba dalam perjalanan tangga roboh, jatuh, empap dia, mati di situ. Syirik pada Allah SWT. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, rupa-rupanya iman ini perlu kita maintain, perlu kita jaga supaya dia tidak luput dan rosak. Saya pernah gambarkan dalam satu episod Al-Muqaddimah sebelum ini, kisah seorang wanita yang keluar iman dari dirinya kerana belajar sihir. Rupa-rupanya iman ini duduk dalam diri kita. Dia ini merupakan satu benda yang boleh kita sebut dia mendarah daging. Tapi bila kita melakukan perbuatan syirik pada Allah, dia akan keluar seperti gambaran yang Nabi SAW kemukakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min.
Seorang itu tidak melakukan zina, melainkan semasa berzina itu iman itu keluar dari dirinya. Nampak para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seseorang pencuri itu melainkan waktu mencuri. Sebenarnya iman itu keluar dari dirinya. Bagaimana iman keluar wahai Nabi? Dan tidak pula minum arak melainkan waktu minum arak iman keluar dari dirinya. Bagaimana wahai Nabi? Nabi menggambarkan iman itu akan keluar menjadi seolah-olah awan di atas orang yang melakukan jarima dosa itu. Dan bila dia kembali bertawad pada Allah, barulah awan itu, iman itu masuk semula ke dalam dirinya. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, rupa-rupanya akidah ini kita kena jaga supaya kita sentiasa maintain di atas jalan yang lurus. Seperti mana yang pernah saya ceritakan dalam satu episod mukadimah yang lain tentang keimanan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam, yang telah melihat dalam mimpinya beliau melalui satu titian yang lurus, yang Nabi telah beritahu kepada dia, kamu akan mati di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang benar, yang seringkali engkau mintakan dalam doa menerusi bacaan Al-Fatihahmu itu, ihdinas siratal mustaqim. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, iman kena maintain seperti yang saya gambarkan. Cara kita nak maintain keimanan kita supaya istiqamah, ada beberapa panduan yang disyorkan. Sebagai contohnya almarhum Syekh Said Hawa dalam buku beliau bertajuk Al-Islam. Perkara pertama, untuk memastikan diri kita berada di atas siratul mustaqim ini, jalan lurus tidak syirik, mestilah kita berusaha untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini jangan kita rasa resah, jangan kita rasa penat, jangan kita rasa sudah pun sampai masanya kita berhenti. Abu Hanifah mengatakan, mazalal insanu yata'allam fa idza da'al ilma faqad jahil. Seorang itu sentiasa merupakan ahli ilmu, sampailah dia mengatakan cukuplah saya nak berehat, maka waktu itu dia sudah memutuskan talinya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita tahu kita amal, para penonton sekalian. Jangan tunggu sampai nak beruban atas kepala baru nak beramal, nak tunggu jadi kaya pakai kereta Mercedes baru nak beramal, nak tunggu dia banyak dalam bank baru nak beramal. Jangan. Apa yang boleh kita buat pada hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti banyakkan berdoa pada Allah. Dan saya nak cadangkan dalam buku yang mulia ini, buku Salat Sunat pilihan oleh guru saya Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, ada satu doa yang menarik para penonton sekalian. Miliki buku ini, buku yang sangat baik, saya kira satu pelaburan yang tidak akan merugikan. Doa yang terakhir yang saya nak nyatakan di sini, doa pilihan ke-25. Allahumma aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'amik musnina biha kabilina laha wa atimmaha alaina ya rabbal alamin. Doa yang baik para penonton sekalian. Doa buku ini buku yang penting untuk kita miliki bersama-sama. Ya Allah, perelokkanlah hubungan kami dengan orang lain, dan tunjukkan kami jalan subulas salam, jalan untuk menuju keridhaan-Mu, syurga-Mu, dan selamatkan kami daripada kehidupan dunia ini dengan fitnah-fitnahnya. Keluarkan kami dari kegelapan kejahilan kepada nur ilmu Engkau ya Allah. Ini antara doa yang penting para penonton sekalian. Dan yang keempat, yang terakhir sekali untuk mencari nungan kita, mesti ada zikir dan fikir. Nak pastikan iman kita ni mantap, menyubur dalam diri, mesti ada zikir dan fikir. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 190 surah Ali Imran, yang sering tuan-tuan bacakan waktu bangun qiyam pada waktu malam para penonton sekalian. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wahai Tuhan kami, langit Engkau jadikan semuanya menandakan rahmat-Mu buat kami ya Allah. Semuanya menandakan begitu besar anugerah Engkau kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami ni orang yang beriman kepadamu ya Allah. Lebih kurang begitulah maksud ayat ini. Penciptaan langit dan bumi semuanya tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Iaitulah mereka yang mengasihi Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Seraya mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak pernah Kau jadikan ini sia-sia ya Allah. Kami yang tidak dapat memikirkan nikmat-Mu yang begitu banyak untuk kami. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, 4 perkara jika kita dapat amalkan, keimanan akan mantap. Menjauhi su'ul khatimah yang saya gambarkan tadi,
Wallahu a'lam. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.